Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi bertemu pada petang ini di dalam program Mahsyar siri yang ke-63 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sama ada yang berada di ruangan TikTok ataupun yang berada di ruangan FB. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang beroleh manfaat dan kebaikan insya-Allah. Ahlan kepada yang berada di ruangan FB, terima kasih Azaz, Zuliana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Azaz. Kemudian ahlan AJ, Su SKV dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan Vesta dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Di ruangan Facebook pula, ahlan Marwani Ahmad, Alhamdi Hussein, kemudian Ummi Zaihadi, Fauzan Muhammad, Az-Zahra, Mazia Yusuf, Kamiza Muhammad Amil, Zaliha Kamaruddin, Siti Amni, kemudian Salbiah Ali, ahlan Rani Idris, Syed Ahmad, Nazlina Sanim, Arina Umar, Siha Cika, Salsabil Muhammad Nur. Kemudian ahlan Syed Ahmad, Nur Azwa binti Hashim, Yaya Lia, Mayasari, Hasna Muhammad Doya, Nur Azian dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita telah tiba pada muka surat 191. Di mana pada muka surat 91 dan kita sedang menggunakan buku Mahsyar. Buat yang kali pertama join, kita sedang menggunakan buku Mahsyar. Satu buku yang menceritakan tentang alam-alam yang manusia telah lalui, sedang lalui dan bakal lalui. Dan antara peristiwa besar adalah tanda-tanda kiamat. Adapun kiamat, tidak ada manusia yang tahu bila kiamat. Tetapi Nabi SAW telah berkongsikan kepada kita tanda-tanda kiamat. Maka para ulama telah membahagikan tanda kiamat. Ada tanda yang kecil, ada tanda yang sederhana dan ada tanda yang besar. Dan antara tanda-tanda besar kita telah kongsikan daripada peperangan dan fitnah yang berlaku. Munculnya Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Allah Isa turun, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluarnya asap dan menyelubungi manusia, dan tanda kiamat besar yang ketujuh mengikut susunan yang kita baca adalah berkenaan tentang matahari yang terbit daripada belah barat dan terbitnya matahari daripada belah barat adalah sebagai satu tanda yang telah tertutupnya pintu taubat seperti mana yang dijelaskan di dalam suratul An'am pada ayat 158.
Ahlan-ahlan mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka kata penulis buku rahimahullah, matahari mula terbit daripada sebelah barat dan ini merupakan tanda besar kiamat. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, adalah hadis riwayat Sahih Bukhari. Maka Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidaklah berlakunya kiamat, hatta tatlu'ash syamsu, sehingga matahari terbit, minal maghrib, daripada arah barat, daripada arah yang bertentangan pada zaman kita. Fa idza tala'at, dan apabila telah terbitnya matahari daripada arah barat, fara'ahu an-nas, dan bila manusia semuanya nampak, amanu ajma'un, pada waktu itu barulah mereka nak beriman. Dan pada waktu itu pintu taubat dah tertutup. Bila semua orang nampak, kenapa matahari terbit daripada arah ni? Mereka pun tahu itu adalah tanda kiamat yang besar. Maka mereka pun beriman. Maka sabda Nabi SAW, fadzalika, maka pada waktu itulah, hina la yanfa'u nafsan imanuha, seseorang yang beriman itu tidak lagi memberi manfaat imannya. Lam takun amanat min qablu, jika sebelum daripada itu beliau tidak beriman. Maka tertutup pintu taubat jika ada yang nak beriman, jika ada yang nak bertaubat setelah terbitnya matahari daripada barat. Sebab itu dalam hadis riwayat Muslim juga dinukilkan sepotong sabdaan Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali sitta, bersegeralah untuk kamu beramal sebelum berlakunya 6 perkara. Badiru bil a'mali sitta, bersegeralah melakukan amalan sebelum berlakunya 6 perkara. Dan apakah 6 perkara tersebut? Salah satunya sabda Nabi, bersegeralah beramal sebelum tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari daripada barat. Sebab pada waktu itu Nabi gambarkan bila dah terbit matahari daripada barat, baru manusia nak beriman, baru manusia nak bertaubat. Namun pada waktu itu Al-Quran pun sebut, hadis pun sebut, tidak lagi memberi manfaat taubat dan iman seseorang itu. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kata penulis buku, matahari mula terbit daripada sebelah barat. Apabila peristiwa tersebut berlaku, maka tertutuplah pintu taubat untuk semua manusia. Semua manusia. Maka semua manusia yang masih hidup pada waktu itu, walaupun belum lagi berlaku kiamat, ada banyak lagi tanda-tanda lain yang selepas daripada itu akan berlaku, yang kita akan baca. Namun bila terbit sahaja matahari daripada arah barat, maka tertutuplah pada waktu itu pintu taubat. Allah tidak lagi menerima taubat. Allah tidak lagi menerima iman seseorang yang baru nak beriman. Kata penulis buku, maka tidak lagi diterima taubat daripada seorang yang kafir ataupun orang yang fasik, orang yang melakukan maksiat dan dosa. Kemudian penulis buku menerangkan kepada kita sepotong riwayat yang ada di dalam riwayat Al-Baihaqi. Bilakah dan apakah tanda-tanda bahawa akan terbitnya matahari daripada barat? Apakah tanda-tanda dia? Maka dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dinyatakan bahawa tanda matahari terbit daripada barat adalah malam sebelum terbitnya matahari daripada barat, malam sebelumnya menjadi panjang, sangat panjang. Berapa panjang? Dalam riwayat disebutkan seperti kadar 2 ataupun 3 malam. Maka sebelum matahari terbit daripada barat, malam sebelum itu, dan masa itu Allah masih lagi terima taubat, malam sebelum itu, malamnya adalah sangat-sangat panjang. Malamnya adalah sangat-sangat panjang. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebut seperti 2 ataupun 3 malam digabungkan. Sangat panjang. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang pada waktu itu tahu, mereka tahu ini adalah salah satu tanda. Maka dalam riwayat disebutkan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang takutkan Allah, mereka akan bangun daripada tempat tidur, melakukan solat, beribadah,
tetapi waktu masih lagi malam, tak siang-siang, tak siang-siang, beberapa seperti 2-3 malam digabungkan dalam satu malam. Mereka dah beribadah seperti biasa, dah solat seperti biasa, tetapi matahari masih lagi muncul, masih lagi malam. Maka mereka pun tidur semula dan kemudiannya bangun semula melakukan solat lagi, namun malam masih belum berlalu pergi. Ini salah satu tanda yang Imam Baihaqi nukilkan, kongsikan berkenaan tentang antara tanda bahawa sebelum munculnya matahari terbit daripada barat, maka malam akan berlaku untuk tempoh yang sangat lama. Malam berlaku dalam tempoh yang sangat lama, dan pada waktu itu tidak datang siang, tidak terbit matahari. Maka dalam riwayat menyebut, maka mereka pun berbaring, solat, rehat, tidur, solat lagi, tidur, dan tak muncul-muncul siang. Sehinggalah akhirnya apabila mereka terjaga daripada tidur, malam masih belum berlalu. Apabila mereka melihat perkara itu, mereka takut akan berlaku sesuatu yang besar. Maka manusia ketakutan. Ada yang berkata, apakah yang sedang terjadi? Maka orang-orang yang takutkan Allah bergegas menuju ke masjid. Ini keadaan orang beriman. Orang beriman bila risau tentang sesuatu, mereka akan bergegas ke masjid. Dan inilah amalan Nabi SAW. Idza hazabahu amrun, Nabi SAW bila berlaku sesuatu perkara, maka Nabi akan bergegas menuju ke masjid. Masjid, surau adalah tempat untuk orang-orang yang beriman. Maka apabila masih lagi malam, berkali-kali solat, tidur balik, bangun solat, tidur balik, bangun solat, tidur balik, masih lagi belum muncul siang, maka dalam hadis Baihaqi disebut, maka mereka bergegas menuju ke masjid, ke rumah Allah. Maka pada waktu pagi, mereka menunggu matahari terbit daripada sebelah timur. Tiba-tiba matahari terbit daripada arah barat. Maka semua manusia pada ketika itu ketakutan, sehingga apabila matahari berada di pertengahan langit, ia kembali semula dan terbit seperti biasa daripada arah timur. Hanya sekali je pada waktu itu terbit daripada arah barat. Maka inilah keadaan di mana Allah telah menutup pintu taubat, dan tidak lagi bermanfaat apa jua taubat yang manusia buat selepas daripada itu. Maka telah ditutup pintu taubat, sama ada untuk orang yang ingin bertaubat daripada dosa ataupun untuk orang yang beriman. Sebab itu Nabi SAW dah mengingatkan kita, bersegeralah melakukan amalan. Maka hendaklah kita bersegera melakukan amalan. Dan kalaulah tak muncul pun matahari daripada barat pada zaman kita, maka kalaulah datangnya sakaratul maut kepada dalam kehidupan kita, itu pun menjadikan pintu taubat tertutup. Sabda Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah berterusan menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selagi mana dia tidak berada dalam keadaan sakarat. Berada dia dalam keadaan sakarat, maka tertutup pintu taubat. Maka kadang-kadang ada orang kata, lambat lagi kot, lambat lagi matahari nak terbit daripada arah barat. Tetapi bukankah kematian itu sangat dekat? Sangat dekat. Dalam salah satu syair menyebut, manusia berada dalam keadaan seronok, gembira dan tertawa dalam keadaan kain kafan dia sedang dipersiapkan untuk dia. Kain kafan sedang dipersiapkan untuk dia. Dan kita pun tak tahu bila kematian datang. Yang pasti, bila dah berada di dalam sakaratul maut, Allah dah tutup pintu taubat. Ya, ketika mana matahari terbit daripada arah barat, pintu taubat tertutup. Tapi yang lebih dekat daripada itu, bila kematian datang menjenguk dan beradanya kita dalam sakaratul maut, itu pun pintu taubat telah tertutup. Maka sebab itu perlu untuk kita bersegera melakukan perkara yang Allah suka, bertaubat daripada maksiat dan dosa, kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan.
Maka kata penulis buku, maka manusia ketika mana nampak, dan Al-Quran pun sebut dalam hadis Nabi SAW yang kita baca tadi, hadis riwayat Bukhari pun Nabi SAW sebut, maka manusia pada waktu itu, semua pada waktu itu beriman dan bertaubat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima. Maka hanya sekali matahari akan terbit daripada arah barat sehingga ke pertengahan langit, dan kemudian matahari pada hari-hari berikutnya akan terbit seperti biasa daripada arah timur sebagai tanda telah semakin hampir dunia kepada penghujung. Maka ini adalah tanda kiamat besar yang ketujuh yang telah disusun oleh para ulama. Kata penulis buku, ada sebahagian ulama mengatakan bahawa terbitnya matahari daripada arah barat berlaku sebelum keluarnya ad-dabbah, binatang yang melata. Nanti kita akan baca apakah itu ad-dabbah. Maka ada dua pandangan. Ada yang mengatakan setelah daripada ad-dukhan, ad-dabbah keluar dulu, barulah matahari terbit daripada arah barat. Ada pandangan yang kedua mengatakan selepas daripada ad-dukhan yang kita baca semalam ataupun 2 hari lepas, asap menyelubungi seluruh dunia, dan untuk orang beriman ianya hanya bagai selsema. Untuk orang yang tidak beriman dan orang munafik, mereka akan cukup terseksa dengan asap tersebut sehingga mereka merasakan seolah-olah terbakar di atas bara. Namun mereka tetap tak bertaubat. Mereka hanya bertaubat seketika dan kembali kepada kekufuran. Maka ada yang mengatakan ad-dukhan, kemudian keluarnya ad-dabbah, binatang yang melata, barulah berlakunya terbit matahari daripada barat. Namun penulis memilih ketika mana berlakunya ad-dukhan, selepas beberapa ketika daripada itu barulah matahari timbul daripada barat, dan selepas itu barulah datangnya ad-dabbah, binatang yang boleh berkata-kata, binatang yang bagi confirmation siapa ahli syurga, siapa ahli neraka daripada kalangan manusia yang masih hidup pada waktu itu. Kita akan baca selepas ini tentang ad-dabbah. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok ataupun ruangan FB, kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka kata penulis buku rahimahullah, ada ulama mengatakan peristiwa matahari terbit daripada barat berlaku sebelum keluarnya ad-dabbah, seperti mana susunan buku kita. Maka apabila matahari telah terbit pada sebelah barat yang menjadi petanda telah tertutupnya semua pintu taubat, maka selepas itu ad-dabbah akan keluar. Hanya seolah-olah sekadar untuk membuktikan lagi daripada orang yang masih hidup siapakah yang kekal beriman dan siapa yang pada waktu itu kafir ataupun ingkar, dan orang yang tak beriman. Oleh sebab itulah ad-dabbah meletakkan tanda yang jelas sama ada pada orang yang beriman atau orang kafir. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan sebaliknya, iaitu ad-dabbah keluar dulu, barulah disusuli dengan peristiwa matahari terbit daripada sebelah barat. Maka bila ad-dabbah keluar sebagai tanda kiamat besar yang ke-8, maka manusia pada waktu itu dah tahu, yang masih hidup, dia dah tahu dia ahli syurga ataupun neraka. Maka akan diberikan tanda oleh ad-dabbah, binatang ini, kepada manusia yang masih hidup pada waktu itu. Setelah berlalunya begitu banyak tanda-tanda besar kiamat, peperangan yang sangat dahsyat, Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, asap, matahari terbit daripada arah barat, maka tanda kiamat yang ke-8 adalah ad-dabbah. Ad-dabbah bahasa Arab, bahasa Melayunya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, binatang. Dan Allah sebutkan tentang binatang ini di dalam Al-Quran. Kejap lagi kita baca. Maka pada muka surat 193, bila telah tertutupnya pintu taubat,
Pintu taubat telah tertutup. Manusia pada waktu itu masih hidup. Kiamat belum lagi berlaku. Maka dalam hadis, dalam Al-Quran, para ulama telah susun, maka datanglah tanda kiamat yang ke-8. Apakah tanda besar? Adapun tanda kecil, tanda sederhana terlalu banyak. Maka datanglah tanda kiamat besar yang ke-8, itulah Ad-Dabbah. Kata penulis buku, muncul pula Ad-Dabbah, iaitu makhluk yang berkaki 4. Dia memang binatang, dia bukan manusia. Kalaulah kita dah lihat Ya'juj Ma'juj, kebanyakan majoriti para ulama menyebut ia manusia. Tetapi ini memang betul-betul Ad-Dabbah, memang betul-betul binatang. Namun apakah beza pada binatang ini? Ianya seperti haiwan. Makhluk ini adalah seumpama haiwan, bukan manusia. Namun dalam hadis Nabi SAW bersabda, ia boleh bercakap. Binatang ini boleh berkata-kata. Kalaulah ada yang tertanya-tanya, binatang boleh bercakap ke? Maka akan datang pada akhir zaman, ketika mana dekatnya kiamat, binatang boleh bercakap. Adapun binatang bertasbih, memang Al-Quran sebut. Cumanya Al-Quran sebut, walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya bertasbih. Burung bertasbih. Bahkan ketika mana Allah menceritakan tentang bukit, maka bukit pun bertasbih. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Semua benda bertasbih. Tetapi binatang ini dia boleh bercakap. Binatang ini boleh bercakap, sabda Nabi SAW. Dan binatang ini membawa dua benda. Dua benda binatang dibawa bersama dengan dia. Sebagai salah satu confirmation, chop, yang dia akan chopkan kepada orang yang beriman dan juga kepada orang yang tidak beriman. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka pada muka surat 193, maka binatang ini akan membawa tongkat Nabi Allah Musa dan cincin Nabi Allah Sulaiman. Dibawakan cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Maka apakah binatang ini buat dengan cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa? Ada riwayat yang mengatakan Ad-Dabbah ini adalah unta Nabi Allah Saleh. Maka ada riwayat tafsir menyebut begitu. Kan pada zaman Nabi Allah Saleh, maka ketika mana Nabi Allah Saleh diminta untuk melakukan mukjizat, maka Nabi Allah Saleh tanya mukjizat apa yang mereka nak. Cuma kalaulah mereka minta mukjizat, mereka mesti kena beriman. Maka mukjizat yang diminta pada waktu itu adalah agar dikeluarkan unta yang bunting, yang hamil daripada satu batu yang besar. Dan dengan kuasa Allah, dengan mukjizat Nabi Saleh berlaku. Namun mereka tidak beriman. Maka ada sebahagian mengatakan Ad-Dabbah ini adalah unta yang merupakan mukjizat Nabi Allah Saleh. Terima kasih banyak-banyak Sony Wahida. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat lain yang telah beri gift. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Begitu juga di ruangan Facebook. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang Senstar. Terima kasih kepada semua. Maka dalam riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, maka tahun ni para pelajar yang kita ajar ni, mereka dah baca dah Ibnu Majah. Cuma ni tahun ni kita akan baca Tirmizi. Nanti bila dah habis Tirmizi, kita akan baca hadis dan terjemahan Sahih Muslim. Selepas daripada itu, akhir sekali hujung tahun, baru kita akan baca Sahih Bukhari insya-Allah. Maka dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan bahawa ia akan menyebabkan wajah orang beriman menjadi putih bercahaya apabila pada waktu itu disentuhkan dengan tongkat Nabi Musa. Maka orang yang beriman, sebab pintu taubat dah tutup, tak ada dah orang yang beriman lagi selepas itu. Tak ada dah orang yang bertaubat yang Allah terima, dah tutup pintu taubat. Maka pada orang yang beriman, binatang ini yang boleh berkata-kata, berbicara, Ad-Dabbah ini yang Al-Quran pun sebut, kita akan baca. Cuma tak sempat hari ini, mungkin esok. Suratul Naml ayat 82. Maka binatang ini akan menyentuh orang beriman dengan tongkat Nabi Musa.
maka orang beriman tersebut akan bercahaya wajahnya, akan bersinar wajahnya apabila disentuh dengan tongkat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sementara orang-orang yang tidak beriman akan dicop dengan cincin Nabi Allah Sulaiman. Maka pada waktu itu dah confirm siapa penghuni neraka, siapa penghuni syurga daripada kalangan manusia yang masih hidup pada waktu itu, kerana pintu taubat telah tertutup. Dan apakah yang berlaku seterusnya, kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama kita, program mahsyar kita setiap hari selama setengah jam, daripada jam 6 petang hingga 6.30. Cuma ada hari kadang-kala saya tak sempat buat, dan insya-Allah esok pada jam 9.30 pagi akan ada ulang kaji hukum ahkam berkenaan tentang Ramadan menggunakan buku Marhaban Ya Ramadan. Kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan, jemput untuk bersama jam 9.30 hingga 11.30 pagi insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.